اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najim ke surat 4 baris yang kelima daripada atas. Surat 4 baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna solat pada lugah itu doa. Makna solat pada lugah itu doa. Dan kata setengah maknanya makna solat dengan nisbah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala rahmah. Artinya selawat itu jika datang daripada Allah dinamakan rahmah, artinya telah menurun oleh Allah Ta'ala akan kebajikan atas Rasul. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna solah itu pada lugah itu solah pada lugah pada bahasa Arab maknanya adalah doa. Itu makna lugah, makna bahasa Arab. Kemudian dia sebelum datang agama dari segi lugah Arab ni ada awal lagi dah. Jadi solah dari segi lughahnya doa lah. Solah kadang-kadang disebut dengan salawat. Dia asalnya salawat lah asalnya. Kemudian ini ditukar waw. Itu kepada alif jadi solah. Dia solah yaslu asalnya. Solawatan. Kemudian huruf illah tu berbaris. Yang dahulunya huruf illah waw tu berbaris. Kemudian yang dahulunya lam baris patah. Tukar huruf illah tadi kepada alif. Itu kaedah dalam ilmu saraf. Asalnya salawat, kemudian solah. Jadi waw tu huruf illah, sebelum tu berbaris atas lam tu salawatan asalnya. Maka huruf illah tadi ditukar pada alif, dibaca dengan solah. Yang asalnya salawat. Salawat tu lah. Dia sebut tu kadang-kadang tak sama tau. Solah salawat. Kita solat, salawat. Dia macam sebut sama lah. Dia termarbutah. Kalau kita wakaf, kita baca dengan tu hak kebanyakannya. Tapi boleh juga termarbutah, kita berhenti baca dengan pun boleh juga. Macam kudrat, iradat, tu dengan tu kan. Tapi sebelum tu sifat yang ke-6 wahdaniyah. Jadi berhenti dengan pula tau. Bukan wahdaniyah ke wahdaniyat. Biasa hok ngapa hok sifat 20 tu lah. Wahdaniyah ataupun wahdaniyat. Wahdaniyah dengan lepas tu kudrat iradat dengan pula tau. Ke warna biasa ngapa? Budak-budak. Kudrah, iradah gitu. Kudrah, iradah ke kudrat, iradat. Mana? Tapi wahdaniyah dengan
Tak warna sekali he, sekali te. Tu makna pandai. Pandai lah tu. Dapat apa sekali dengan he, boleh. Lepas tu, kudrat, iradat dengan te, boleh. Boleh belaka. Boleh belaka. Lepas tu, buat belaka lah pandai. Pandai. Kau pakai ikut orang je. Kalau tanya sebab apa tu? Wahdaniyah. Lepas tu, kudrat. Patutnya wahdaniyah. Marbutah kita berhenti baca dengan he. Kudrah lah. Marbutah berhenti baca dengan he. Iradah. Marbutah berhenti baca dengan he. Tapi ada berhenti baca dengan he, ada berhenti baca dengan te. Samalah. Solat. Ibadat. Taubat. Ya dah kata. Marbutah dah kata. Taubah. Kita tulis umi jadi taubat. Ada? Ya kan? Tapi kalau ditulis ke umi mesti T punya, mesti te lah. Dia tak tulis dengan he. Syariah. Tariqah. Haqiqah. Dia tulis dengan apa? Syariat. Tariqat. Semua dengan te belakang tu. Hakikat dengan te juga. Di semua marbutah lah kita. Jadi solah ataupun solat lah. Bahawasanya makna solah pada lugah itu doa. Asal maknanya pada lugah doa. Dan kata setengah maknanya makna solah. Ni hak makna pada istilah pula ni. Ni makna pada istilah. Makna yang ni pada istilah syarak. Syarak sebut solah ni apa makna? Dengan nisbah bagi Allah. Makna kalau kata solah tu hak daripada Tuhan. Mana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi tu. Bahawa Allah Taala dan malaikat selawat makna atas nabi. Allah selawat. Jadi kalau solah selawat daripada Allah ni maknanya apa? Rahmat. Sama lah tu. Rahmat. Dengan tu. Rahmat. Kalau selawat tu daripada Allah, maknanya rahmat. Ini hak mana istilah ni. Kalau selawat selain daripada Allah, maknanya kalau daripada malaikat, maknanya istighfar. Kalau daripada selain daripada malaikat manusia, maknanya doa. Itu hak kepada istilah. Tapi hak asalnya, sebut kata solat, maknanya adalah doa. Dia, sebelum cerita bab istilah apa semua, mesti ada makna lughah. Kalau contohlah, as-saum. Apa makna pada lughah? Al-imsak, tahan diri. Saum lah. Tahan diri daripada bercakap, dia panggil saum. Tapi pada istilah syarak, selepas datang syarak, saum ni kena kepada apa? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Gitu lah. Tapi lughahnya asal. Sebab bahasa Arab sebelum datang syarak, bahasa Arab sudah ada. Ni dia kadang-kadang kalau orang mengaji tak faham makna lughah dengan makna istilah pekah, ni jadi bolok Macam contoh, kalau pergi bab pekah, muafiq masbuk. Muafiq orang yang bersama dengan imam. Masbuk orang yang ketinggalan. Orang yang didahulukan. Mana orang yang ketinggalan. Itu dari segi bahasa Arab. Dari segi istilah pekah, tak kata muafiq orang yang bersama dengan imam. Tak ada. Masbuk orang yang ketinggalan. Tak cerita. Dia ada takrif di sini. Dia ada istilah di sini. Kalau dalam hukum pekah. Tapi semua perkataan tu ada dari segi lughah. Contoh kalau pekahnya mustakmal, air mustakmal, mana air yang telah digunakan, air telah dipakai, mustakmal. Itu dari segi lughah. Tapi kita ngaji pekah mustakmal ni air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dan menyucikan najis. Dia makna lain. Makna dia lebih khas.
Mana lughah dia umum, air telah digunakan. Guna apa-apa pun panggil mustakmal. Tapi dari segi istilah fiqhnya, bukan guna semua. Guna pada mengangkat hadas dan menyucikan najis. Dia agak khas sikit lah. Macam cerita bab saum tadi lah. Saum dari segi lughahnya menahan diri. Umum lah. Menahan diri daripada makan, menahan diri daripada berjalan, menahan diri daripada bercakap. Umum. Tapi kalau saum dari segi istilah fiqhnya, hanya menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Dia khas sikit lah. Dia tak umum. Tapi kalau kita duk ngaji ni bab istilah syarak, kita pakai istilah syarak lah. Tapi dia akan ada kitab yang sebut lah. Makna pada lughahnya apa? Hak asal. Makna pada lughah, doa. Dan kata setengah maknanya makna salah dengan disbah bagi Allah. Nisbah bagi Allah salah dengan makna rahmah. Artinya selawat itu jika datang daripada Allah dinama rahmah. Artinya rahmah ni telah menurun oleh Allah Ta'ala akan kebajikan atas Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala selawat ke atas Nabi. Makna apa? Allah Ta'ala menurunkan kebajikan, menurunkan kerahmatan serta membesar kepada Nabi. Maksud dia gitu. Bukan makna Allah selawat ni macam kita jugalah. Tak. Kita selawat, kita berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan rahmat. Allah berselawat juga. Allah menurunkan rahmat. Itu makna Allah berselawat. Kita berselawat dengan makna kita doakan supaya Allah Ta'ala turunkan rahmat. Kemudian Allah selawat, maknanya Allah menurunkan rahmat, menurunkan kebajikan ke atas Nabi. Jadi kalau selawat tu datang daripada Allah, dengan mana Allah menurunkan kebajikan, menurunkan kerahmatan atas Rasulnya, atas Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau datang daripada malaikat, jikalau datang daripada malaikat, maknanya malaikat selawat. Innallaha wa malaikatahu tu, malaikat selawat juga. Dinamakan istighfar. Mana malaikat minta keampunan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalulah selawat tu datang daripada malaikat. Dan jikalau datang daripada manusia, jikalau selawat tu datang daripada manusia dan jin dan lainnya, lain daripada manusia dan jin, lain ni bayangnya daripada kayu dan batu, dinamakan doa. Artinya erti doa memohon oleh mereka itu akan Allah menambahkan rahmat atas Rasul. Kalau selawat tu daripada malaikat dengan makna minta keampunan. Mereka minta keampunan. Kerana apa ni? Kerana nak membesarkan Nabi. Bukan minta keampunan kepada Rasul ni, makna Rasul ni ada salah. Bukan makna Rasul ada salah. Tapi minta keampunan kepada Rasul ni dengan bahawa malaikat ni nak membesarkan Rasul. Nak membesarkan Rasul, jadi minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makna malaikat istighfar minta keampunan dengan makna Rasul ni ada salah tu, tidak. Itu nak membesarkan Rasul. Jadi kalaulah selawat tu datang daripada manusia dan jin dan lainnya, lain ni daripada kayu dan batu, dia panggil jamadat. Benda yang benda yang kerah yang tidak ada roh tu. Kayu batu berselawat. Sebab ada riwayat menceritakan kayu batu ni berselawat dan mengucap salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Kalaulah selain daripada Allah dan malaikat berselawat, manusia ke jin ke berselawat, kayu batu ke berselawat, dinamakan doa. Artinya erti doa memohon, meminta oleh mereka itu, oleh manusia dan jin akan Allah.
Doa akan Allah ni menambahkan rahmat atas Rasul. Allah Ta'ala menambahkan, Allah Ta'ala beri, kurniakan kerahmatan ke atas Rasul. Ini doa. Makna selawat daripada manusia, kita berselawat dengan makna kita berdoa supaya Allah Ta'ala kurniakan kerahmatan, kebajikan kepada Rasul. Jadi kita berdoa supaya Allah kurniakan kerahmatan. Selawat daripada malaikat, istighfar, minta ampun. Dalam keadaan Rasul tidak ada sebarang kesalahan. Kemudian kita ni pula, selawat daripada manusia contohnya, maksudnya kita memohon supaya Allah Ta'ala menambahkan kerahmatan kepada Rasul. Walaha Rasul ni berlimpah-limpah dah kerahmatan, kita pergi minta lagi pula kerahmatan. Kemudian kita minta kerahmatan ni, Rasul dapat ke tak dapat manfaat? Kalau kita minta kerahmatan kepada Rasul ni pula, Rasul tu sendiri, apabila kita minta kerahmatan kepada Rasul, Rasul tu dapat manfaat ke tak? Dapat faedah ke tak daripada doa kerahmatan kita ke atas Rasul? Faidatun, ini suatu faedah. Bermula kaul yang sahih bahawasanya Nabi SAW beroleh manfaat Nabi dengan selawat ummah atasnya. Maknanya Nabi pun dapat manfaat daripada doa ummah. Kita duk minta supaya Allah Ta'ala kurniakan rahmat, kurniakan kebajikan, maka Nabi SAW dapat tu, diperkenankan oleh Allah, maka Nabi pun dapat kerahmatan, Nabi pun dapat kebajikan. Walaupun Nabi ni kerahmatan, kebajikannya melimpah ruah, tapi Nabi dapat juga. Maknanya Nabi dapat manfaat juga daripada doa kerahmatan daripada umat. Ini bagi kaul yang sahih, kaul yang muktamad, mengatakan Nabi dapat manfaat daripada doa ummah, atau doa salawat, doa kerahmatan daripada ummah. Tapi di hadapan dia akan nyatakanlah, kita jangan kosaklah seumpama tu. Kenapa kita berdoa supaya dikurniakan kerahmatan, kebajikan atas Nabi SAW dengan kosak supaya Nabi dapat manfaat? Tu tidak sayugilah seumpama tu. Kita kosak manfaat kembali kepada diri kita sendiri. Dan memang Nabi dapat manfaat. Bukan kata daripada selawat kita, daripada amal ibadah kita pun Nabi dapat manfaat. Tiap-tiap kebajikan yang kita lakukan ni, yang dibuat datang oleh Nabi SAW, Nabi dapat manfaat, Nabi dapat kebajikan, Nabi dapat pahala. Tapi janganlah pula kita buat kebajikan, buat taat ni, kosak di hati kita biar Nabi dapat pahala banyak. Ada? Jangan seumpama tu. Jangan kosak seumpama tu. Tapi Nabi dapat tak? Nabi dapat pahala. Ada pun hak kita berdoa kepada mak ayah kita, memang kita kosak biar mak ayah kita dapat manfaat. Kita buat kebajikan, kosak di hati kita biar mak ayah kita boleh pahala banyak-banyak. Tu memang kita kosak gitu. Tak apalah. Tapi hak Nabi SAW pun dapat manfaat juga, macam ibu bapa kita yang kita doakan mereka, yang kita buat ibadat, Nabi dapat pahala macam ayah kita dapat pahala. Tapi jangan kosak gitu, tak beradab dipanggil. Tapi kalau kita dengan mak ayah kita memang kosak gitu, apa tujuan kita berdoa untuk mak ayah kita? Mudah-mudahan Tuhan perkenan mak ayah kita dapat manfaat. Kadang-kadang kita sedekah jariah, tujuannya apa? Atas nama mak ayah kita, biar mak ayah kita dapat manfaat, dapat pahala. Tak apa tu. Memang mak ayah kita akan dapat manfaat, dapat pahala. Dan memang Nabi SAW pun dapat manfaat, dapat pahala daripada kebajikan yang kita lakukan. Tapi saya jangan kita duk kosak. Kita ambil ibadat ni supaya Nabi dapat pahala tak? Kita berdoa ni supaya Nabi dapat manfaat tak? Tapi memang Nabi dapat manfaat daripada doa kerahmatan, doa selawat,
Dan memang Nabi dapat pahala daripada kebajikan yang kita lakukan. Dan ceritanya memang Nabi dapat manfaat. Ini atas kaul yang sahih, kaul yang muktamad. Nabi dapat manfaat daripada selawat ummah atasnya, seperti anbiya yang lain juga. Anbiya yang lain juga pun samalah. Dia akan dapat manfaat daripada selawat ummah, seperti anbiya yang lain juga. Kalau kita jua ni jugalah, Nabi kita dapat manfaat, Nabi lain pun dapat manfaat juga. Jua dengan makna jugalah. Jua dengan makna juga. Mana Nabi-Nabi lain pun dapat manfaat juga. Itu atas kaul yang sahih. Dan kata kil, bermula manfaat itu kembali atas orang yang menselawat juga sahaja, tidak atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi itu telah sempurna atasnya, atas Nabi kamal oleh kesempurnaan. Itu kata kil. Kata setengah ulama, ini muqabil, lawan kepada kaul yang sahih. Ini bukan pandangan yang muktamad lah, ini pandangan yang dhaif. Kata kil, qila tu bahasa Arab bina majhul. Qila dengan makna qala ba'dul ulama, berkata oleh setengah ulama. Biasanya apabila didatangkan qil, kata setengah ulama, kebiasaannya adalah pandangan yang dhaif. Tapi tidak dinyatakanlah. Kata setengah ulama. Ni kadang-kadang kita cakap ni, kata orang alim. Gitu je. Siapa kata tak dinyatakan. Hak kita ni memanglah pandangan tu ada. Tapi tak didatangkan nama. Kita ni kadang-kadang tak ada arah, kita katalah orang alim kata. Orang alim mana kau? Orang alim mana? Kau duk kata-kata pelik-pelik dengan ukur ni. Orang alim mana? Ni dalam kitab ni. Ni memang kata setengah ulama sungguh. Hak kita duk cakap ni. Tambahan pula cakap-cakap tu ada ni ada belawang sikit. Begitu gini-gini ambil mana pasal tu. Orang alim kata. Orang alim mana kata? Tugu kata. Tugu mana kata? Ulama kata. Ulama mana kata? Ni kadang-kadang dia apabila lekat ni dia gantung belaka, disebut belaka. Lagi nak bagusnya sebut ulama ketugu kau atidah. Baru okey. Dia sebut hidup dia tanya sungguh kan, nampak bohong. Kalau disebut tu buat mati dah, nak tanya siapa dah mati dah. Kadang-kadang bila disepik, dah kitab. Kitab mana pun nak sebut nama kitab. Bila sebut kata kitab ni, kita pun pakai bundur lah dulu. Balik cari-cari tak ada. Tanya dia dah, dalam kitab tu musuh berapa? Aku tak tahu juga, aku bubuh kitab je dah. Tak ada arah nak capa dia kata. Jadi bohong pasal balas tu. Dia letak nama kitab, sebut nama kitab ni kau. Orang pun nak lawan kitab pula dah. Tengok dah kitab dah dulunya. Tak ada sekarang ni. Dia lekat, dia bubuh nama kitab. Asalkan tahu nama kitab je, dia bubuh nama kitab. Dia panggil dia orang yang kerakeng, orang panggil dia. Orang kerakeng. Dia nak mujadalah, nak berbantah-bantah semata-mata. Panggil apa? Kerakeng. Nak tahan juga, nak tegak benar basah juga. Ni di antara ni maksiat lidah belaka tu. Berbantah-bantah. Bukan berbincang ataupun ada sedikitlah munazarahnya, perdebatan untuk cari kebenaran. Itu syarat membenarkan dipanggil munazarah. Adapun mujadalah ni dia lebih kepada berbantah-bantah semata-mata. Aku ni pun kau berat. Ni dia haramkan pada syarak. Dia sampai peringkat ni dia akan puduh muaku ni. Dia tak kira dah. Kawan tu tersinggung tapi tak kira dah. Dia kira nak lawan dia. Tapi kalau kita tengok dalam kitab berbantah-bantah mujadalah ni, dia mari daripada maksiat lidah kalau kita tengok dalam kitab. Tapi sekarang ni berbantah-bantah bukan dengan lidah tapi dengan jari. Faham tak? Berbantah-bantah dengan jari. Faham tak tu?
Ni hok dalam FB itulah. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Ayatnya tak ada ayat comel-comel lah. Ayat maki hamung lah. Ayat mencarut lah. Ni orang kata kalis neraka ni. Golongan yang kalis neraka. Mana? Kebal. Dah, tak ada hukum hakam. Lepas tu dia pusing lah. Kok ni orang ni kata. Tak ada pun. Ni tu dicela pada syarak. Sebenarnya kita kata maksiat yang berpunca daripada lidah. Lidah ni dengan jari lah, dengan tangan. Lepas tu dia banyak anggota yang berperanan tu. Dia tangan jari ni. Kemudian hak mula-mulanya peranan paling besar mata kan. Bukan mata kan tengok. Lepas tu mulutnya baca. Lepas tu tangan pula main peranan. Sebab itulah mata ni dia besar. Mata ni dia besar, anggota zuhir yang agak peranannya besar. Daripada mata turun ke lidah, turun ke kaki tangan. Daripada mata turun ke hati. Dia mata ni diumpamakan kalau kita kata menteri luar. Melaporkan kepada raja tu hati. Menteri luar yang melaporkan pada hati. Tengok, comel. Comel je. Lepas tu hati pun kata, pergi tanya, ada orang tak lagi? Gitu lah. Daripada mata lah. Lepas tu anggota lain pula, kaki melangkah, tangan ni, mulut pula cakap manis. Pihak mula-mula sekalinya mata. Sebab tu orang buta ni dia ada kelebihan dia sendiri. Sebab apa? Tak ada satu punca yang paling besar yang mendorong kepada maksiat anggota-anggota yang lain. Memang nyatalah dalam FB. Kalau kata mata tak nampak, tak tahulah apa dalam tu. Kadang-kadang mata ni lah, walaupun tangan tu tidak berperanan, tapi mata lah yang menyebabkan kita banyak habis masa. Dah. Baca ni panjang. Orang ni kata gini. So, dia orang ni tulis orang ni. Kita nak boleh cari A, B, C tu pas tengok. Nak boleh ketekang tu lah. Orang ni jenis saya tengok dah. Dia pakai jalan jari-jari gitu je dah. Dah kita nak tulis apa-apa ni Tuhan ni kata cepat ditulis, panjang polok. Lepas tu lah hajim pula orang baca ditulis bukan perkataan lengkap, tulis sekat-sekat je. Lepas tu kadang-kadang perkataan pula perkataan logat negeri, ada pula orang terbiang baca. Pada habis masa gitu je. Kalau tak ada manfaat, tak payahlah. Tak payah. Tu di kiblawan tu. Ni kadang-kadang diwakili hukum hakam ni hak reka-reka pun dia kok. Ni bahaya. Tu bab hukum hakam. Lepas tu hak bab memfitnah pula ni. Memfitnah ni pula. Kalau mengumpat tu haram dosa besar dah. Mengumpat ni bukan fitnah. Cerita benda sebenar, haram dosa besar dah. Fitnah? Fitnah lagi berat lah. Maki hamung apa semua tu cukup berat lah tu. Ni fitnah ni mengumpat, fitnah maki hamung pula kepada alim ulama. Tu cukup lah tu. Tu memang kalih kebal neraka sungguh lah. Ni nama-nama orang alim ni disebut dengan penuh kehinaan. Tapi tak tahulah, ni bukan orang Islam berkali nama je tulis Islam. Nyamuk aje. Kalau Islam tak tergamuk seumpama tu. Tak tergamuk. Daripada nama Islam ni adalah yang menghina alim ulama kita, orang kafir pun mudah-mudah menghina. Sebab apa? Orang Islam ni nama tu macam orang Islam, macam orang Melayu nama dia. Tapi kalau tengok tekan gambar tu, ke gambar putipu kau, bukan tuang dia. Tapi kalau tekan FB tu nampak banyaklah gambar keluarga, nampak anak-anak bini pakai tudung juga. Tapi apa suami ayah berakhlak seumpama tu? Tak malu ke? Ikut nafsu semata-mata.
Dah dia ambil share tu. Benda ni benda ni dia ambil fitnah. Tapi dia tolong share pula. Sama je. Jadi hak dia dah. Dia kata kalih neraka. Kalau tambahan pula dosa ni bukan masalah dengan alim ulama semata-mata, dosa dengan manusia. Hak ni kalau kata pergi Mekah tiap-tiap tahun haji tiap-tiap tahun boleh duduk Mekah terus. Tak payah balik-balik dia seorang. Mana kira dapat istimewa tu. Boleh duduk Mekah terus. Ini umrah. Lepas tu sampai musim haji umrah pula misalnya. Sepanjang tahun sekalipun dosa dengan Adam tak akan diampuni sama sekali selagi kita tak minta maaf. Tak tahulah orang seumpama ni semayang bang kedok. Semayanglah kita kata. Tapi semayang orang seumpama tu dengan tulisan yang seumpama tu, umpatan maki hamu fitnah kepada orang, tambah alim ulama pula semayang seumpama tu, tilik baliklah semayang tu. Kalau semayang yang sebenar, pasti Tuhan kata dah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahawasanya, yakni pasti Tuhan kata, solat tu akan mencegah fahsyak dan munkar. Akan tertegah kita daripada fahsyak dan munkar. Tapi kalau solat, tapi tak terjegah fahsyak dan munkar, bukan kata Tuhan sebut tu salah, kita kena nilai balik. Solat kita sebenar ke tak? Kalau solat sebenar, pasti Tuhan kata solat akan mencegah fahsyak dan munkar. Ini kalau orang solat lah ni. Kalau cerita orang solat, orang tak solat tak ada hukum lah. Orang yang tak solat tak ada hukum ni, kemudian dia nak bertaubah, dia dosa anak Adam, kena berjumpa dengan anak Adam tu sendiri. Ini kira manusia biasa ni. Tapi kalaulah dengan alim ulama cukup lah. Orang yang bersikap seumpama ni tak lama pun atas dunia ni pun, tunggulah. Tunggu atas dunia. Tuhan akan tunjuk takkan pergi ke mana takkan pergi ke mana. Lepas tu jangan buat kerja-kerja yang mendorong balak bencana menimpa diri kita sendiri. Yang terkadang balak bencana bukan akan menimpa kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri pun akan ditimpa balak bencana. Kena jaga molek. Jangan kita seolah-olah kita minta supaya balak bencana menimpa kita. Jangan. Tambahan alim ulama ni warasatul anbiya. Tapi tak mengaku, dia bukan. Itu bukan alim ulama. Nak nafikan lah. Sebab apa? Tak jual dengan nafsu dia. Tak jual dengan nafsu dia. Alim ulama bukan alim ulama. Orang jahil pula jadi sanjungan. Orang jahil pula, orang jahil yang banyak kenyataan-kenyataan yang menyeleweng dari segi agama. Bukan orang jahil kosong, jahil gitu, bukan. Orang jahil yang banyak penyelewengan dalam bab agama. Termasuk penyelewengan dalam bab pegangan. Hak tu jelas nyata. Orang jahil yang berfahaman seolah-olahnya anti hadis. Tapi tak akan mengaku anti hadis. Tapi seolah-olahnya berfahaman anti hadis. Seolah-olahnya. Kemudian pandangan-pandangan akidah yang lain banyak yang jelas-jelas terpesong. Orang jahil seumpama ni pula jadi mulia bagi mereka. Ni memang terbalik. Ni betul-betul lah sebagaimana syaitan bersumpah tu. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Azazil, ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat, maka aku akan memperhiasi akan mereka. La uzayyinanna lahum fil ard, akan memperhiasi mereka yang ada di bumi ni. Memperhiasi macam mana? Hak molek dia pusing-pusing solat jadi tak molek. Hak tak molek terang-terang dia pusing-pusing jadi molek. Ni. Ini kerja iblis orang panggil. Dia pusing tu. La uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, dan aku akan menyesatkan mereka sekaliannya melainkan hamba engkau ya Allah yang telah disucikan oleh engkau ya Allah. Kan ada orang kan hak molek dia berasa tak molek, hak tak molek dia tengok orang pakai tudung contohnya berasa macam panas je.
Dia tengok orang hok dogo tu, oh baca kenang je. Kan ada gitu orang. Perasaan dia gitu. Dia tengok hok baik ni. Dia tengok je, pakai tudung hati kedok dah tahu. Hok ni nampak je ni, nampak lebih kurang nak pakai tudung. Tapi hati dia mungkin baik. Kita yang kata lagi ke dia. Tengok. Hok pakai tudung, dia boleh tohmoh hati tak baik. Hok tak pakai tudung, jangan duk kata ke dia. Nampak tak pakai tudung, kadang-kadang hati dia baik. Oh, dia bela pula. Kan? Pelik tu. Ni, syaitan pusing. Alim ulama, jadi manusia yang tak baik. Manusia yang jahil, sejahat-jahat manusia, jadi manusia yang jadi harapan dia pula dah. Jadi hok ni lah nak selamatnya. Selamat apa dia? Selamat agama. Selamat dunia. Selamat dunia tak tahulah. Kita tak kerti mana bab dunia ni. Selamat dunia orang kali tau. Selamat mana tau. Dunia selamat. Tapi kalau agama tak ada. Tak ada harapan. Tak ada. Tak bangulah kalau bab agama. Kalau angkat orang jahil yang memang inti agama. Keluar panggil apa? Keluar kenyataan-kenyataan yang memang jelas-jelas. Orang yang inti agama. Kadang-kadang keluar kenyataan yang membabitkan akidah sendiri. Saya biasa disebut. Tapi benda ni tak tahulah. Jadi tak jadi isu barangkali. Boleh sebut orang jahil ni, Allah Ta'ala tidak suruh jadi Islam belaka. Betul ke seumpama tu? Allah tak suruh jadi Islam belaka. Sebab apa Allah tak suruh? Tu Allah tak buat tu kan? Allah buat dia jadi Islam belaka. Allah buat. Allah tak buat. Allah tak suruh jadi Islam belaka lah tu. Kalau Allah suruh jadi Islam belaka, Allah pun buatlah. Kun fayakun. Pandai agak betul tu. Jahil tak jahil pun. Kun fayakun. Jadi Islam belaka lah. Maka jadi Islam belaka. Tuan buat tak kita? Tuan buat tak jadi Islam belaka? Tak kan? 1/4 je ahli dunia nak Islam. 1/4 ke 1/5 tak tahulah tu. Lepas tu ramai-ramai lagi tu, Allah tak buatkan jadi Islam belaka. Maknanya Allah tak suruh jadi Islam belaka. Bercakap pula di hadapan tu, ada pula sebahagiannya orang bukan Islam. Betul ajaran seumpama tu. Tu jelas-jelas bercanggah dengan agama kita seumpama tu. Apa hikmah Allah utuskan Rasul? Bukan supaya jadi Islam belaka. Bukan supaya jadi beriman belaka. Itulah hikmah diutuskan Rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Kul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Kata alimu ya Muhammad, sesungguhnya aku ni adalah utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Apa yang Allah Ta'ala perintah? Nabi kita yang beritahu pada manusia dia adalah utusan Allah. Apa Nabi perintah? Apa Allah Ta'ala perintah pada Nabi? Allah Ta'ala perintahnya fa'aminu billahi wa rasulih. Allah Ta'ala perintah ke Nabi supaya wayak kepada manusia. Fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kamu sekalian manusia dengan Allah dan dengan Rasul. Itu perintah Allah. Allah suruh manusia sekalian beriman. Allah suruh beriman. Tapi memang Allah tidak menetapkan beriman belaka. Betul lah. Tapi Allah suruh ke tak? Allah suruh. Tapi Allah kehendak ke tak? Memang Allah tidak kehendak. Kalau Allah kehendak beriman belaka lah. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Dan jikalau menghendaki oleh Tuhan engkau yang Muhammad akan bahawa beriman oleh sekian manusia, nescaya akan berimanlah oleh sekian manusia. Kalau Allah kehendak. Allah kehendak ke tak? Allah tidak kehendak. Allah suruh ke tak? Allah suruh. Tak. Kalau Allah tidak kehendak, kenapa Allah suruh? Kalau Allah suruh, Allah kehendak lah. Ni kalau main ikut akal, memang jeng ni orang pakai akal ni, orang jahil, ilmu agama tak ada, dia pakai akal. Orang kiri kanan tu pula orang yang jenis pening belaka dah. Walaupun ada juga orang pandai agama, jadi hanyut dah. Ni apabila Tuhan pusing. Boleh cakap seumpama tu, lepas tu tak ada apa-apa pun. Memanglah akidah kita, Allah buat segala-gala baik dan buruk. Tapi hak baik je Allah Ta'ala suruhnya. Hak buruk Allah Ta'ala tak suruh. Tapi kalau pakai akal, Allah kehendak apa kalau Allah tak suruh?
Kalau Allah kehendak Allah suruh, tu pakai akal jangan. Tapi golongan ni memang dia pakai akal. Dimaruh pula kalau orang kata dia pakai akal jadi Mu'tazilah. Betul lah. Kalau pakai akal ni bukan jadi Mu'tazilah, bukan jadi lebih sesak daripada Mu'tazilah lagi. Tapi manusia sesak seumpam dalam agama, tak ada orang ni pula jadi bagusnya. Orang agama ni pula macam-macam taumahan. Macam-macam taumahan, fitnah, maki hamu. Dulu orang kata kalau TV murah katok TV, dia ni samalah. Kalau komputer tu murah katok lama dah. Dah. Sedap-sedap sangat. Jadi hok dia duk kata kepada orang lain dah fitnah, akhirnya kerja tu dia yang ambil. Kita jagalah, jaga diri kita molek, jaga keluarga kita molek. Jangan terbabit jenis batoh belawak, lepas tu dia pergi kepada hok maki hamu tu, janganlah. Jangan seumpama tu. Tuhan kata dah, wala taqfu ma laisa laka bil ilm. Innal wala taqfu ma laisa laka bil ilm. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Wala takfu ma laisa laka bil ilm. Jangan kamu turut perkara yang kamu tidak ada pengetahuan. Jangan duk turut. Hak jelas tak ada, jangan duk turut. Sebab apa? Tuhan kata inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Kenapa? Kerana pendengaran, penglihatan, hati kita akan disoal semua tu. Jangan duk turut benda kita tak tahu. Ni kadang duk turut ni, janganlah. Kata-kata nama tu nampak macam nama orang Islam, dia tak tahulah hukum hakam macam mana. Dia bila dah dia berlawan-lawan ni, dia akan keluar macam-macam. Dia keluar. Sebab tu kata tadi, kalau kita bahir batoh tu, maknanya kalau kita ni pula jangan duk tekan sangat orang bahir batoh ni. Dia akan jadi dia jadi terandah tu kok, dicapah habis tu, macam-macam dia kata. Sebab tu bila kita asalnya munazarah, nak cerita benda sebenar, nampak dikerahkan, kita berhenti. Sebab kalau kita desok dia jadi lekat tu kok, dia mula tubik mulut. Tubik mulut pelik-pelik. Tubik mulut kadang-kadang percakapan yang boleh merosakkan agama. Kadang-kadang mula cakap hak rosak agama dah ni, kita ngeleng macam tekan dia biar jadi tubik perkataan tu, jangan. Lepas tu kita bila nampak macam dia kerah lawang, kerakeng tu, kita bunduh lah. Sebab dia tak ada kebaikan dah di situ. Tak ada kebaikan dah. Kita cerita betul benar. Dia kalau lama kau kerah. Tapi kalau kita desok, dia akan keluar macam-macam mulut dia tu. Hak keluar mulut ni kadang-kadang percakapan yang bahaya pada agama. Jadi kita tengok dah. Terbit dah percakapan. Macam kita suka pula dah. Dia keluar perkataan yang boleh merosakkan agama dia. Tengok. Lepas tu kita nampak dia kerah itu tak sah. Dia jenis kata guna nama orang tu, guna nama orang ni, guna nama kitab. Kata orang alim, kata ulama, kata tu guru, ni nyakit lelaki dah ni. Tanya siapa kata, tak tahu pula dah. Tapi ni sebut nama, kita tanya dok pernah berlaku. Tu guru kata, kita tanya tu guru, dok nanya gitu. Ni susah berlaku ni. Kadang-kadang ada orang yang nak cerita agama, ilmu tak ada. Ayatnya kata orang alim. Orang alim mana kata? Kadang-kadang kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata dalam kitab mana pelik dengan tu? Saya pun tak tahu juga. Lepas tu kata Imam Ghazali saya dengar orang royak. Mai balas ni berat. Dah lah dia kata tu benda berat-berat. Benda berat-berat. No, mati orang Islam seorang di China. Ni kita dimensyakkan di persoal daripada mahsyar. Allah. Pada masa Nabi SAW wafat, orang di China ada ke tak? Ada. Lepas tu sampai tak dakwah Nabi ke China? Tak sampai. Pada masa Nabi tak sampai. Nabi akan dipersoalkan. Siapa kata ni? Kata Imam Ghazali. Ghazali kata dia tak mana ni? Tak tahu pula dah. Sebab itulah kita kena pergi China tu. Pergi menyampaikan agama.
Daud menyampaikan agama kepada orang kafir, kepada orang Islam dah. Orang Islam dah dia kata, mati seorang di China orang kafir. Dah mati orang Cina di Malaysia ni mana pula? Dakwah ke Cina Malaysia? Dakwah orang Islam dah. Kadang-kadang pergi cari orang sejid surah dah. Pergi rumah Tok Imam, mari surah malam ni. Saya Tok Imam surah ajak anda. Marah Tok Imam. Dah, dia Tok Imam pergi ajak juga. Dah dakwah orang kafir ke? Dah, dakwah orang Islam je. Lepas tu, mati orang kafir macam mana? Orang kafir di China, orang kafir di Malaysia ni macam mana? Siapa kata? Imam Ghazali kata. Kata orang kita mana? Tak boleh nak jawab. Ni guna belakang ni guna. Hak dah kitab ni kata skill lah, kata setengah lama ni, hak ni betul lah. Tapi kenapa tak datangkan nama? Dia pandangan-pandangan tak, ni sebut pandangan sudahlah. Sebut pandangan. Dah kau yang sahih pun, kau yang muktamad pun tak didatangkan nama. Lepas tu nama siapa? Bukan dalam kitab besar-besar adalah. Jadi pandangan yang sahih, pandangan muktamadnya, Nabi dapat manfaat daripada selawat ummah dia. Dan ummah minta kan? Ya Allah, turunkan kerahmatan. Lepas tu minta pula, ya Allah, selamatkan, sejahterakan Nabi daripada perkara yang membinasakan. Jadi doa ni Nabi dapat manfaat. Betul Nabi dapat manfaat. Tapi kata setengah ulama, bermula manfaat itu kembali, manfaat selawat atas Nabi itu kembali atas orang yang menselawat juga. Mana kembali atas orang yang menselawat sahaja. Tiada, yakni tiada kembali manfaat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak dapat manfaat. Kenapa? Kerana Nabi itu telah sempurna, atasnya kamal. Kamal sifat sempurna Nabi sempurna dah. Tak ada dah manfaat untuk Nabinya sebab Nabi sempurna dah. Itu kata setengah ulama. Dan ditolak akan kata kila ini. Dia kila ni qala ba'dul ulama. Lepas tu kata pula. Kata kila. Kila ni kata setengah ulama. Mana apa? Kata setengah ulama gitu. Kerana kila maknanya qala ba'dul ulama. Kata kila. Mana apa? Kata setengah ulama gitu. Ini ada setengah orang ngajar dia kata macam ginilah, kuih kek dia kata. Kek tu kuih dah. Kek bahasa putih lah, bukan kek K-E-K tu waktu bahasa Melayu. Kek bahasa putih ni C-A-K-E dah. Kau ni ajaan dia. Dah bukan kek tu kuih dah. Lepas tu kuih kek, kuih apa lagi? Kuih. Kerana dah kuih kek. Kek kuih. Lepas tu kuih. Kila ni kata setengah ulama. Lepas tu kata kila. Mana kata setengah ulama gitu. Dan ditolak akan kata kila ini. Tolak dengan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ternaik ia pada kamalat selama-lamanya. Nabi memang sempurna dah nisbah seorang manusia, tapi ternaik ni kau tinggi, kau bertambah. Dia kata kamalat sempurna Nabi, tapi kau bertambah sempurna. Kenapa? Kerana tiada daripada kamal melainkan di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih akmal daripadanya. Seperti barang yang diisyaratkan, bagi gembang itu diisyarat dengan firman Allah taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya, dan hari yang kemudian, hari kiamat, hari kemudian itu terlebih baik bagi engkau yang Muhammad daripada hari yang dahulu, yakni zaman yang kemudian itu terlebih baik bagi Nabi SAW daripada zaman yang dahulu. Jadi Nabi ni sehari-hari Nabi kau lebih. Walau Nabi lebih dah. Nabi lebih dah. Tapi Nabi kau lebih. Mana hari yang kemudian tu lebih lagi daripada hari yang dahulu. Dah dahulu Nabi tak lebih. Hari sebelum tu Nabi tak lebih. Masa sebelum tu Nabi tak lebih.
Saat sebelum tu Nabi tak lebih. Nabi lebih. Tapi saat kemudian kau lebih. Makna apa ni? Maknanya hak sempurna sekalipun dia akan kau sempurna. Ini hak pandangan muktamad. Makna Nabi hak lebih ni dapat manfaat daripada hak selawat daripada ummah ni. Nabi dapat manfaat. Tetapi ni nak istidrak balik atas kau yang sahih. Hak kata Nabi dapat manfaat, tetapi sungguh pun memberi manfaat selawat ummah itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada sayugianya, tiada sepatutnya kita sorehkan dengan demikian itu, melainkan pada tempat belajar dan mengajar. Tadi saya pergi, ini haram kerana jahat adab kita. Nak sorehkan, nak terangkan, nak nyatakan hak kata Nabi manfaat ni, melainkan pada tempat belajar dan mengajar. Di majlis ilmu kita boleh cerita lah. Kalau nak cakap saja-saja kat luar, haram kerana tidak beradab. Ini di antara perkara yang kita boleh cerita dalam makam taklim juga. Macam contoh, cerita bab perkara jahat, qada Allah juga. Makam taklim dia boleh sorehkan, boleh nyatakan seumpama tu. Nak cakap kat luar-luar syarak melarang sebab jahat adab. Ini samalah. Walaupun sebenar-benarnya Nabi dapat manfaat daripada selawat ummah, tapi yang duk cerita kok luar mudah-mudah gitu. Melainkan pada tempat belajar dan mengajar. Di tempat belajar ni bukan kata semestinya sini majlis surah. Duk luar pun kita duk cerita bab agama, bab hukum hakam kita boleh cerita. Kalau saja je selawat, tu selawat ni Nabi dapat manfaat, tak beradab. Haram kita sorehkan seumpama tu. Soreh kita jelaskan seumpama tu. Sebab apa? Jadi macam Nabi ni tak sempurna lagi. Walahan Nabi sempurna. Sempurna pun dia masih lagi, bukan kata bila sempurna tidak bertambah kesempurnaan, tidak. Cuma yang kita duk cakap mudah-mudah pula. Ni hak bab kita nak soreh, nak bercakap. Hak bab kosak di hati pun sama. Jangan kita kosak, aku selawat ni tujuannya apa? Tujuannya nak supaya Nabi dapat manfaat. Jangan kosak seumpama tu. Walaupun memang Nabi dapat manfaat, kosak kitanya manfaat kembali kepada kita. Dah kita berselawat sekali, Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita 10 kali. Kita berselawat sekali, malaikat akan minta keampunan kepada kita 10 kali. Biar manfaat kita kosak, manfaat selawat untuk kita. Pahala besar berselawat ni, kita nak yang kita. Jangan kosak di hati, aku selawat sebab apa? Biar Nabi dapat manfaat. Jangan kosak seumpama tu. Walaupun Nabi sebenarnya dapat manfaat dari selawat yang kita lakukan. Sama tak dia macam kita buat amal pun sama. Sebab itulah bila Nabi dapat manfaat ni, diharuskan kita, kan biasa kan? Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ada. Ila hadratin Nabi Mustafa. Kita baca Fatihah ni untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus. Itu bagi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Memang Nabi dapat manfaat. Cuma kosak di hati jangan gitulah. Kalau kita kosak di hati manfaat ibu bapa kita, memang kita gitu. Kadang-kadang dengan kosak gitulah kita jadi semangat sikit nak buat amal ibadat. Malah kita pun Allah, kalau kita buat amal ibadat, mak ayah kita dah banyak dapat pahala. Berasa macam sayang nak sedekah jariah. Kalau sedekah jariah banyak-banyak, mak ayah kita dapat pahala. Mak ayah kita duduk dalam kubur dah, tak ada dah. Nak amal ibadat tak ada dah. Jadi kita pun motivasi dah. Bersemangat ni. Dah lah. Nak derma tu rasa sayang. Kalau kita derma banyak-banyak, sama ada kita niat ke tak niat pada ibu bapa kita, ibu bapa kita akan dapat manfaat secara automatik. Tapi yang jadi kita semangat nak buat kebajikan, semangat nak infak, nak derma, nak apa ni buat apa? Buat kita kosak kita biar mak ayah kita dapat manfaat, dapat pahala. Itu tak apa tu.
Dan memang mak ayah kita akan dapat manfaat. Tapi jangan pula kosak kita ibadat supaya Nabi dapat manfaat apa pahala. Walaupun memang hakikinya Nabi dapat pahala tiap-tiap ibadah yang ummah dilakukan, sebab ibadah yang ummah dilakukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang hanya menyampaikan pun orang beramal dia dapat pahala, hak Nabi hak atas sekali tu dapat pahala. Ni orang kemudian ni hak menyampai cerita benda kebaikan, orang pun turu, orang yang menyampai dapat pahala. Ini orang menyampai, ni orang kemudian dah ni hak asal yang menyampai siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat manfaat, Nabi dapat pahala daripada kebajikan-kebaikan yang dilakukan oleh ummah. Tapi jangan kita kosak buat kebajikan untuk manfaat pada Nabi. Kita kosak manfaat untuk ibu bapa, waktu kos semangat kita, waktu tak apalah. Waktu tak apa. Sebab ada orang dia tetap dah, dia punya gaji bulanan dia ada dah berapa-berapa ni sedekah untuk mak ayah dia. Sebab dia kata kalau mak ayah dia ada, memang dia punya ni, dia punya cadangan dia lah. Bila dia boleh kerja, mak ayah dia berapa nak beri sebulan, dia punya cadangan dia. Boleh kerja ni, nak tolong mak ayah ni. Tiba-tiba boleh kerja, tak ada duit ke mak ayah mati. Duit itu dia kata apa? Duit itu diwi untuk akhirat. Dia derma. Kalau mak ayah dia hidup nak beri 100 sebulan, dia derma 100 sebulan. Sebab apa? Sebab 100 sebulan beri kepada mak ayah pada masa hidup ni, tak besar mana mak ayah ada dah yang dia sendirinya. Kalau tak beri pun dia boleh hidupnya. Tapi kalaulah 100 sebulan tu untuk pahala mak ayah dalam kubur, tu besar. Tu besar. Sebab tak ada dah. Mak ayah tak ada cari pahala sendiri dah. Mati dah. Tapi kalau atas dunia ni, kalau anak tak ada duit, mak ayah boleh cari duit sendiri. Kebun-kebun dia ada, dia boleh cari duit sendiri. Kalau mak ayah anak-anak beri pun dia sipang je. Tak ada pakar-pakar dia pun cukup. Sebab dia boleh cari duit sendiri. Tapi dalam kubur boleh cari ibadat sendiri, pahala sendiri. Maka ada orang gitu. Jadi dia tak ada nak berbakti pada mak ayah dia. Dia cadang dalam hati dia nak berbakti, nak beri duit. Boleh kerja, mak ayah mati, tak sempat dia kata. Dia kekal berbakti mak ayah duduk dalam kubur. Dengan duit dia tu, dia derma, dia infak, dia derma, dia infak. Dia tetap dah. Dia tak boleh tetap. Kalau kata 100, infak sama. Kosaknya apa ni? Kosak kepada mak ayah hak dalam kubur. Jadi kosak dia niat ke dok ke, tetap dia dapat, mak ayah dia dapat pahala. Takut kita hak 100 kita kosak pada mak ayah. Hak jalan tong buisia kosak ke tak? Ya, kalau 100 kosak mak ayah dah dah. Pahala mak ayah. Hak jenis jalan tong ni, hak RM1 kosak ke tak? Tak. Waktu dah dapat manfaat mak ayah kita. Kosak ke tak kosak? Apa ketaatan yang anak-anak lakukan, mak ayah akan dapat manfaat. Janji mak ayah tu ada akidah. Hati je. Sekara je. Janji mak ayah mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa dia husnul khatimah? Kata Imam Asy'ari, al-maut 'alal iman. Mati dalam keadaan iman tu selamat. Maka dia akan dapat manfaat daripada ketaatan yang dilakukan oleh anak-anak dia. Bukan anak ni, cucu cicit keturunan dia. Bukan anak saja. Mana kita buat ketaatan, bukan mak ayah kita sahaja yang dapat pahala, tok nenek kita sampai ke Nabi Adam AS akan dapat pahala. Kalau kita ada kosak baru dapat manfaat. Bila kita kosak pahala kepada tok kita, kita dah dan jumpa molek. Ya, dan jumpa molek. Kalau tok tu dan jumpa molek, tok nyang. Kenal dah tok nyang? Tok nyang ke tok nyuk ke? Kalau tok tu dan lah kita kenal gitu. Kalau tok nyang ni, tak ada kenal. Lepas tu kita buat amal kebajikan, kita derma apa semua, kita kosak dah pahala pada tok nyang kita. Dak kenal pun tok nyang, dah kita tak akan dapat pahala. Hak mana hak naik ke atas tu sampai Nabi Adam AS akan dapat pahala. Kalau kita anak kita meninggal, kita nak buat kebajikan, nak derma ke, kita nak supaya anak kita dapat pahala, waktu kita kena niat lah.
Kalau anak ke bawah, kita ni ayah, anak kita meninggal dah. Tu kita kena niat lah. Sebab kita bukan datang daripada dia, dia tu datang daripada kita. Ataupun suami kita ke isteri kita meninggal tu kena niat lah. Tu kena niat. Adik-beradik kita ke, tu kena niat. Mak dara ke, tu kena niat. Adapun mak ayah kita naik ke atas tu, kosak ke tak kosak ke, mak ayah kita akan dapat manfaat. Janji mereka mati dalam iman. Itu paling besar sekali. Dan ada pun salam itu, maka maknanya aman. Bermula-mulanya itu aman Nabi SAW daripada ketakutan ia atas ummahnya. Ini nak pergi pula kepada makna salam. Jadi ini panggil syarah huraian. Dalam matangnya, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian as-salah, selawat tu apa makna? Ayah hurah panjang. Kemudian wassalam, salam tu apa makna? Ini panggil syarah. Ini panggil huraian. Jadi panjanglah sikit. Kalau kita ngaji tak kecil-kecil, dia cerita dah gini ni. Ini dia panggil syarahan. Lepas tu kadang-kadang orang mengajar, dia baca kitab kecil, dia hurah ni kan. Ada dalam kitab ni. Dia hurah ada dalam kitab. Jadi kita dak ni, kitab ni ada belakang dah. Masa bukan kitab. Jadi kita, apa makna selawat? Kita ambil molek lah ni. Sebab ni amalan kita. Apa makna salam? Selawat salam amalan kita. Biar kita tahu lah. Kita duduk dengar sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Berselawat macam mana pula? Berselawat gitu lah. Allah berselawat, Allahumma salli ala Muhammad gitu. Ada berselawat daripada Allah, maknanya Allah menurunkan kerahmatan. Malaikat pula, malaikat yang mana Allah istighfar, minta keampunan. Kita ni pula berselawat dengan makna kita berdoa supaya Allah Ta'ala turunkan kerahmatan ke atas Nabi SAW. Ini amalan kita, biar kita tahu. Biar kita tahu ni dalam kitab ni, kalau disusun sesini molek. Kita ambil molek. Sebab kita nak ngaji banyak-banyak doknya. Nak ngaji banyak-banyak dok. Mana kita jumpa tu tanda molek, kita balik bacalah sikit, tolong. Kena buat ujian, tolong. Mentang-mentang tak ada ujian, pakai tutup sungguh. Tak baca tak gapa. Dah kadang-kadang tak ada tanda, tak ada gapa pun. Lagi pada rumah ke tak pandai baca jawi. Ada jawi. Ada orang pakai rumi tu tak apa dah tu. Orang pakai rumi tu nak ada jawi tu. Orang pegang jawi tu, pandai lah tu jawi tu. Dia tu bukan tak pandai jawi ustaz tok laju. Dia tu bukan tak pandai. Ya tak pandai tu tak sedap agaklah. Pandai tapi jawi pula, jawi ejaan lama. Bagi eja mana bagi. Eja dia tu tak pandai nak baca. Jadi kita tengok tak pandai juga nak baca. Boleh jawi kalau jawi. Tak ada dah utusan Melayu dah. Tak ada dah. Dan kalau kita baca jawi, baca mana jawi? Dah ngaji Quran je lah kita. Dah baca jawi, baca jawi sungguh. Tak ada dah. Lain daripada kita tengok kitab. Tak ada dah. Kenapa? Kalau kita baca buku-buku agama pun, semua buku Rumi belaka. Kita baca, dah kita tolong sendiri je, kita baca sendiri ni. Kita beli buku-buku sejarah, agak sejarah ke. Kita kita beli buku-buku sirah contohnya. Jawi ke Rumi? Semua Rumi belaka. Kita nak tanya bila kita baca jawi? Tak ada. Kalau tu kau ngaji Quran je lah. Ada alif betul ni. Quran je lah. Jadi lepas tu dia kata bukan tak pandai, dia kata. Dah kalau kata nama nun mim alif, dia kata kita ngaji nun alif mim. Payah lalu. Nama kan nun alif mim kan. Kalau dalam kitab kita nun mim alif. Ke mana? Kalau kita jawi tu min alif te mata. Kalau kita jawi ni min te alif. Min te alif. Lepas tu min alif te ke apa? Mati. Min alif te mati. Dan kalau mata min te alif. Itu kita tak jawi. Tu dia kata tak pandai nak baca. Dia tak jawi. Dan kalau kita kata
kitab Jawi baru. Dah kita ada beli ke tak? Kitab Jawi baru ni. Hak kitab Jawi hak moden ni. Ada juga kedai kitab Jawi ke tak ada? Buku-buku agama yang Jawi ada tak? Jawi moden lah, Jawi moden. Ada. Bukan hak Jawi kitab ni, Jawi moden. Hak bahasa ni bahasa moden. Ada. Hak terjemahan. Mana kita? Banyak alif pula. Oh, mana ada A ada alif. Kalau mata mi alif ter alif gitu. Ke mana? Oh, dok gitu banyak acah-acah kalau gitu. Nama nun alif mim alif gitu. Nun alif mim dia. Tu takut ada alif belaka. Kau mana ada A ada alif. Jadi walaupun kitab yang kita Jawi, kita bacalah, kita tanda sikit-sikit. Walaupun kita tanda dah kitab kita dengan tulisan Rumi pun tak apalah. Kitab Jawi, dia tanda dalam tu dengan Rumi belaka. Jadi masa mengaji, balas tangkok ni. Masa menanda, balas tangkok ni. Tak masa baca kitab Jawi ni kan, kitab ni baca kod ni. Time dia nak menanda, dia menanda kod ni. Dah Rumi kan. Rumi dengan Jawi ni dia berlawan ni. Jadi kitab pergi kod ni, dia pergi tanda pula pergi kod ni. Jadi apa? Simpang siu dalam kitab. Kadang-kadang kita kita pinjam kitab orang-orang macam di foto ni, dia tulis bahasa Siam, kita nak tepang kitab pun tak boleh kata. Dia tak tulis kot Jawi, tulis kot Siam. Tapi bukan Siam Melaka lah, ada Jawi tapi ada kot Siam. Macam kita lah tulis kot Umi, tak apalah. Mana kita kena baca kot kitab ni, kena baca. Jangan siapa ke ni tulisan Jawi ni apa kita tak kerti langsung. Yelah kita nak agak pada orang ngajar kita tak banyak baris mana baca. Kalau baca semuka-semuka tu mungkin kita boleh pelacarkan bacaan Jawi kita. Ni baca sikit-sikit je, kita kena cari buku barulah. Cari buku moden, buku sejarah ke buku apa ke, cari kat Jawi. Ke mana? Sebab dia kata apa? Teraba-raba orang dia kata jadi malas dia tu nak baca sebab tak laju. Hak baca malas dah kita. Kalau baca Jawi pula tak laju, kau malas dia kata. Oh dah, lepas pakai bila? Okey. Tak reti kita hak tulisan Jawi ni. Jadi kitab kita ni huraian dia agak panjang, syarah kita kena ambil molek lah. Selawat apa makna, kemudian salamnya apa makna. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.